Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan saya Anim Izzati dalam rancangan Hello Doktor yang sentiasa menemani anda pada hari Ahad. Dan kita masih lagi dalam bulan Syawal. Selamat Hari Raya, meniti di akhir-akhir Syawal ni. Dalam masa anda bersama dengan keluarga, saksikan rancangan ini kerana kita bakal membawakan topik yang cukup penting kepada anda ibu bapa di luar sana, terutama sekali yang mempunyai anak bawah umur 6 tahun. Dan secara keseluruhannya pastinya anda tahu sekarang ini apa yang sedang melanda Malaysia terutama sekali adalah penyakit tangan, kaki dan mulut ataupun HFMD yang mana 20 kali ganda meningkat kesnya kalau kita nak ambil masa tempoh yang sama bagi tahun lalu. Jadi seperti mana yang kita fahami, kita harus perhalusi satu persatu apakah yang dikatakan dengan penyakit HFMD ini dan bagaimana cara yang terbaik untuk kita sebagai ibu bapa mampu mengawal keadaan ini daripada menjadi keadaan yang lebih serius. Jadi kepada anda semua jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami Hello Doktor TV3 supaya anda boleh titipkan soalan. Jika ada masa kita akan raikan satu persatu kerana soalan anda itu amat-amat berguna untuk kita tanyakan, untuk kita ajukan bersama dengan pakar kita pada hari ini. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekalian semua yang sedang menyaksikan kami, penonton-penonton, kita akan teruskan perbincangan kita. Tapi sebelum tu, kita nak anda saksikan terlebih dahulu statistik terkini berkaitan dengan kes HFMD setakat 24 Mei 2022. Saksikan. Penyakit tangan, kaki dan mulut atau singkatannya HFMD, satu jangkitan virus yang kini menular di seluruh negara. Kebiasaannya, ia menjangkiti kanak-kanak di bawah usia 10 tahun di mana lepuhan berisi air akan muncul di tangan, kaki dan mulut. Bagaimanapun, sebanyak 90% kes HFMD berlaku pada kanak-kanak berusia 5 tahun dan ke bawah. Pada 24 Mei lalu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menyatakan jumlah jangkitan ini telah meningkat 20 kali ganda berbanding tahun lalu. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, statistik kes HFMD menunjukkan negeri Selangor adalah penyumbang jumlah kes terbesar iaitu sebanyak 13,640 kes diikuti oleh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya sebanyak 6,209 kes. Kawalan dan pantauan yang meluas turut dijalankan oleh pihak KKM bagi mencegah jangkitan ini daripada terus menular. Bagaimanapun, orang ramai terutama ibu bapa harus sentiasa peka serta mengamalkan langkah-langkah penjagaan yang telah disarankan oleh pihak kesihatan. Itu dia tadi sempat kita kongsikan bersama dengan anda semua kes terkini berkaitan dengan penyakit kaki, tangan dan mulut. Seperti mana yang ibu bapa sedia maklum, ini merupakan antara perkara yang perlu kita cakna. Musim-musim kita dah bebas, boleh dikatakan bebas ke mana-mana, tapi dalam keadaan itu juga kita harus berjaga-jaga. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan bersama dengan seorang pakar yang akan perhalusi satu persatu persoalan demi persoalan berkaitan dengan kes ini, HFMD. Kita perkenalkan tetamu istimewa kami di studio, Dr. Vineshwaran Muthu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Kawalan Penyakit Zoonosis Haiwan Liar dan Eksotik, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Hello Doktor. Hello Anim. How are you? Okay. Good. Doktor macam mana? Alright, sihat? Ya, thank you so much Doktor bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan pastinya ini antara yang kita perlu fahami lah Doktor kan? Ya, betul. Sebab keadaan masih lagi mungkin ada setengah yang mengambil inisiatif yang berbeza bila dah tahu keadaan ini dan sebagainya. Untuk pengetahuan kita bersama, kita mungkin boleh mulakan dengan apakah itu yang dikatakan dengan penyakit tangan, kaki dan mulut ini? Okey, seperti mana yang kita tahu, nama dia tangan, kaki dan mulut. That means lesion tu harus ada di tangan, kaki dan mulut. Okey. Kalau tiada dekat situ, kemungkinan dia mungkin ada di mulut aja. So dia adalah satu sindrom yang disebabkan oleh virus lah. Virus tu pun pelbagai jenis virus. Tetapi pelbagai jenis virus tu menyebabkan sindrom yang sama. So kita tak dapat satu nama untuk macam COVID-19 tu kan. Okay. So dia satu virus saja kan, tapi dia ada banyak strain. Betul. Tapi ni ada spesiesnya hampir 12 yang boleh menyebabkan sindrom yang sama. Okey. So disebabkan adanya banyak jenis virus ni, dan virus ni hanya host pada manusia.
Lainlah COVID, coronavirus tu kan ada banyak jenis haiwan-haiwan lain pun boleh kena kan, mamalia and so on. Tapi pada HFMD ni, virus-virus ni hanya boleh kena pada manusia. So host kepada HFMD ni manusia lah. Antara lain kita ada yang Coxsackie, kita ada enterovirus, and then kita ada EV71, EV71, and then kita ada ecovirus, kita ada riovirus, kita ada rhinovirus, and then kita ada polio, human polio virus. Tapi kita kena tahu yang penyakit ni, HFMD ni, dia satu penyakit yang dikatakan fecal oral. That means fecal, kotoran manusia. Oral tu oral. That means ada contamination fecal ke oral sehingga virus tu boleh sampai ke seorang daripada orang yang lain. Pertama. So selain tu contact. So tadinya kita beritahu yang dia boleh ada vesicle, ya kan? So pertamanya kita terus ke apa simptom and so on kan. So simptom seperti mana yang kita tahu, secara umumnya viral disease saja dia kena macam contoh influenza like illness. So dia boleh ada demam, sakit kepala, dia boleh ada batuk. Lebih kurang sama simptom dia? Simptom dia hampir sama, tapi disebabkan adanya simptom-simptom lain atau sign yang lain, baru kita boleh cakap oh ni HFMD. Ini lain. Sebab kita ada HFMD, kita juga ada hepangina yang sama juga disebabkan oleh enterovirus, tapi dia hanya ulcer di mulut. So sekarang yang tadinya dia mula dengan sakit kepala, demam, dia boleh ada mual, muntah, dia boleh juga ada ceri-berik and so on, dia boleh batuk, sakit tekak and so on. Dan seterusnya, apa yang jadi viremia, maksud dia virus tu masuk ke dalam tubuh, incubation period 3 hingga 5 hari. That means short incubation period. Bandingkan dengan COVID tu kan dia boleh sampai 5 hari atau 7 hari and so on kan. Alright. So now expose, contact, ada influenza like illness, then ulcer. Ulcer dia adalah atau vesicle lah, dia cakap vesicle maksud dia dia menonjol and then ada air clear. Kita boleh nampak kan perbezaan dia kalau kita check betul-betul kan. So kalau dia hanya di dalam mulut saja, tidak ada di tangan dan kaki, kemungkinan hepangina. Hepangina, ya. Alright. Dan virus Coxsackie yang 1 hingga 6, 8, 10 dan 22 yang menyebabkan tu. Okey doktor. Kalau kita fahami, selalunya yang dikabarkan adalah kebanyakan peratusan yang menyumbang kepada kes ini adalah mereka yang di bawah 6 tahun. Jadi bagaimana punca penularan penyakit ini sebenarnya berlaku? Okey, tadi macam punca tu sekali dia dah ada ulcer di mulut dan juga tangan dan juga kaki. Alright. So ulcer tu kan ada cairan. Cairan itulah yang ada virus tersebut. So apabila ada batuk, droplet, can be sentuhan. And then virus ni dia agak stable di environment, permukaan. So bila kanak-kanak ni ada cairan daripada blister tersebut, dia akan pegang mainan, dia akan pegang tombol pintu and then so on. So berkongsi makanan. Yes, and so on. And then virus ni dikatakan agak stable sehingga 50 darjah Celsius. Wow. That means kalau cuaca kita kan 38, that means virus ni boleh stable. And then dia boleh juga tahan di environment tersebut tanpa pengiringan selama 72 jam. So itu yang menyebabkan boleh berpindah dari satu kanak-kanak ke kanak-kanak yang lain dengan pantas dengan pantas cepat. Sebab kanak-kanak dia tak ada social distance. Betul. Right, satu. Kedua, dia akan ada mainan tu baru semua nak main benda tu kan. So itu salah satu cara. And then kita tahu kan kanak-kanak suka touch their face kan. Suka ini fasa mereka lah, fasa mereka untuk explore everything and kan. And then dia akan isap jari and so on. That's where dia berpindah daripada satu anak ke anak yang lain. Okey. Sebab kita tahu peratusan yang tertinggi juga berlaku di Taska. Seperti mana yang kita tahu kadang-kadang sampai ada satu statement yang mungkin Taska di Selangor akan ditutup sebab kes melonjak tinggi. Tapi keputusan itu adalah agak sukar untuk dilakukan kan, melihat kepada situasi terkini. Dan kalau kita nak melihat kepada bilangan yang 20 kali ganda meningkat dalam tempoh yang sama pada tahun lalu, apa yang menyebabkan perkara ini terjadi, doktor? So kita ada tengok satu fenomena yang setiap 3 tahun kes dia meningkat. Tapi kalau kita bandingkan last year dengan this year, last year kebanyakannya kita
kuarantin di rumah, kita tak ada social almost tak gathering. dengar cerita ni kan. Tak dengar. So, tapi masih juga ada kes-kes HFMD yang terjadi di rumah and so on. Now, sekarang kita dah buka semua and then kita taska pun dah buka, ibu bapa dah kerja and then kita boleh pergi ke mall and then waktu kita ke mall kanak-kanak akan main di permainan and so on. So, dia ada banyak faktor. Tapi disebabkan taska itu adalah di mana ramai yang umur sama dekat situ, dia jadi lebih cepat lah yang boleh dia merebak. And then kita dapati bahawa seorang yang telah dijangkiti, dia punya kotoran stool dia pun boleh ada virus. So selain tangan, kaki, tapak tangan dan juga mulut, dia juga dekat area punggung. So kalau kita tak bersih, waktu kita lampin tu buang dengan bersih and then kita jaga kebersihan, mungkin kita boleh sampaikan ke anak-anak. Kita boleh jadi pembawa disebabkan kita punya cara pembersihan dan sebagai hygiene kita kan doktor. Baik doktor, kita nak rehat seketika. Sebelum tu kita nak tinjau ada seorang rakan kita secara maya ada tanyakan soalan. Nanti lepas kita kembali dengan commercial break kita akan menyantuni soalan ini. Ini dia dari Sahziatul Sidik. Hello doktor, ada pertanyaan, apakah penyakit HFMD ini boleh berjangkit melibatkan orang dewasa? Apakah faktor penyebab penyakit ini mudah merebak dan bagaimana pengendalian untuk menjaga pesakit ini? Baik, terima kasih Sahziatul Sidik. Kita akan jawab soalan anda tapi kita nak rehat seketika, kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Baik, kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Saya bersama dengan doktor. Dari tadi kita dah kongsikan tentang topik kita pada hari ini iaitu HFMD. Dan kepada anda semua yang nak titipkan soalan, jangan lupa ke Facebook kami Hello Doktor TV3 dan simpan nombor ini terlebih dahulu 0377261603 untuk anda hubungi nanti. Kita ada masa kita akan raikan soalan-soalan anda insya-Allah. Okey, kita tinjau kembali soalan di Facebook iaitu dari Sahziatul Sidik. Hello doktor, saya ada pertanyaan. Kita raikan soalan yang belum lagi dijawab. Apakah penyakit HFMD ini boleh berjangkit melibatkan orang dewasa doktor? Dan satu lagi mungkin doktor boleh kongsikan juga bagaimana pengendalian untuk menjaga pesakit ini. Silakan doktor. Sebenarnya penyakit ini boleh kena sesiapa pun. Beza dia pada orang dewasa, dia akan rasa gatal. Rashes tu. And then pada kanak-kanak dia tak berapa rasa gatal tu. And then mereka untuk dewasa tu tak berapa kerap lah dia punya rashes tersebut bandingkan dengan kanak-kanak. Dia beza dengan chicken pox. Chicken pox dewasa kena, dia lebih teruk sikit bandingkan dengan kanak-kanak kan. So that's the thing. Semua jenis golongan boleh kena, apalagi yang mereka yang wanita hamil, and then ada daya tahan rendah, and then di kalangan yang transplant and so on, mereka pun boleh kena HFMD. Maknanya kalau wanita hamil ini adakah risiko untuk menjangkiti kepada bayinya ada? Kurang. Okey, that's a very good news lah kan, sebab kita takut juga sekarang ni wanita hamil pun very minimal. Betul, very minimal. Okey doktor, soalan yang seterusnya tadi bagaimana pengendalian untuk menjaga pesakit ini? Alright, sebenarnya kita tahu yang HFMD ini self-limiting disease. Tapi kita adalah yang EV71 tu lebih ganas lah yang boleh menyebabkan komplikasi. Tapi perawatan pada kanak-kanak yang selalu HFMD ini, kalau dia demam kita bagi ubat demam. Ubat demam berdasarkan berat badan. Jangan suka-suka kita bagi. Berat badan sebenarnya ikut dos yang betul. Betul. Kalau dos yang betul kita bagi, demam tu akan turun. Dan selalunya pada HFMD, dia demam tu akan berhenti apabila vesikel dah ada. So satu tanda warning yang demam dulu. Bukan. Demam tu berterusan. Itu salah satu tanda-tanda warning yang mengatakan bahawa kemungkinan kanak-kanak ni boleh kena radang otak atau radang di jantung and so on lah. Itu salah satu warning sign. Seterusnya selalu disebabkan ulcer di mulut, kanak-kanak tak nak makan, tak nak minum and so on lah. Dehydrated pula. Hydration tu kita kena lihat, adakah dia muntah ke tidak, adakah dia cerit-berit atau tidak. So kalau ada demam, dia muntah, cerit-berit and so on, itu pun warning sign. Sebab dia tak boleh hold the water kan dalam badan kita. So kalau dia tak boleh minum yang panas, bagi yang sejuk. Kalau susu sejuk boleh, aiskrim boleh, ya kan. Tapi untuk kanak-kanak di bawah 1 tahun, aiskrim bit difficult. So susu tu
room temperature lah. Jangan you buat mendidih-didih bagi susu nak minum kan, susah. Melecur pun satu hal juga mulut anak tu kan. Maknanya kita kena kawal juga suhu makanan yang kita nak berikan kepada anak-anak. And then satu lagi kita kena tengok 3 hal. Satu alertness, satu lagi behaviour dengan orientation. Ini 3 ni kita tengok. Adakah kanak-kanak itu masih alert? Maksud dia kita kena lihat anak tu kalau let's say dia tak hiraukan persekitaran, kita bagi dia stimulus juga, dia tak hiraukan persekitaran, that means not good. Right? And then dia punya behavior normal atau tidak. And then adakah movement tertentu atau jerking and so on. Sebab jerking tu boleh jadi mata juga, dia macam tu kan. Itu pun boleh jadi satu jenis renjatan. So all that kita kena lihatlah pada kanak-kanak tersebut. Yang penting kanak-kanak tu aktif, nak makan, nak minum and so on. So kita kena lihat kesesuaian kanak-kanak tersebut lah. Kalau ada aircon, on lah aircon tu. Ya kan? Supaya cuaca sekarang panas. For example, di temperate country, HFMD ni meningkat pada musim panas. Yes, betul. Sebab secara logiknya kalau kita pun dipelipat-pelipat anak ni kan, kalau musim panas memang akan tumbuh. Lagi-lagi kalau anak ada eczema. Kan? Itulah tempat-tempat yang sering kali tumbuh rashes dan sebagainya. Okey doktor, kita nak raikan lagi satu soalan dari rakan kita di Facebook. Kali ini dari Nur Fatihah Wahyun. Hello doktor, apabila seorang kanak-kanak dijangkiti HFMD, bilakah kanak-kanak tersebut boleh bebas dari kuarantin dan adakah apabila semua lepuhan telah kering atau ada tempoh tertentu? Silakan doktor. Selalunya HFMD kalau kita dah diagnose tu dia clinical diagnosis lah, tak perlu buat lab test and so on. Dia lihat aja ada lepuh, ada rashes dekat mulut, kaki dan dah HFMD, right? Tapi usually dia akan infectious for about 7 to 10 days. Dia infectious. That means the physical and so on. Dia beza dengan chickenpox. Chickenpox kalau dia dah mula lepuh, itu yang waktu dia merebak banyak. Tapi usually HFMD ni dalam masa 2 minggu dia tak infectious lah. Tapi virus tu boleh ada dalam kotoran pesakit selama 8 minggu. Wow. Daripada dia punya respiratory secretion tu 4 minggu. So kita pun untuk sebaiknya kita kena jaga kebersihan lah. Yang lampin tu lepas dia buang air besar, pastikan kita bersih. Kita pun cuci tangan, dia pun kita cuci betul-betul and so on. So all that kita kena consider lah. Sebab kita ada time frame, tapi kadang-kadang dia ada outliners. Yelah, betul. Waktu-waktu kanak-kanak ni kita memang kadang-kadang kita yang kena ikut dia bila masa yang dia mood dia nak mandi dan sebagainya kan. Okey doktor, it's very good explanation. Terima kasih banyak-banyak. Doktor, kita nak teruskan dengan ada seorang selebriti nak bertanya soalan. Boleh. Jom sama-sama kita saksikan. Apalah selebriti tu. Hello doktor, saya Betty Banafi. Saya nak bertanyakan tentang hand-mouth disease ni. Bagaimana kita nak bezakan hand-mouth disease ni dengan cacar, ruam, chickenpox, penyakit yang macam itu? Boleh doktor huraikan lebih detail lagi supaya kita mudah faham dan kita cepat mengambil tindakan dan juga solusi yang tepat untuk penyakit yang dialami. Terima kasih doktor. Alright, lamanya tak nampak Kak Betty kita. Terima kasih banyak-banyak Betty Banafi untuk soalan itu, doktor. Silakan. So macam inilah kalau chickenpox lah, nama dia pun pox. Pox maksud dia cacar tu ada isi nanah. So pada berair tu. Tapi pada HFMD dia tak ada proses tu. Dia vesicle, lepas tu dia akan kering. Tapi pada chickenpox, dia ada proses yang kemerahan, and then dia ada papule. Papule tu pembengkakan, and then ada isi cairan jernih. Cairan jernih tu menjadi nanah. Nanah tu akan pecah jadi crusting lah. Dan dia tumbuh kat tempat lain juga kan? Yes. So chickenpox tu daripada badan dia keluar. And then pada HFMD ni lebih pada periferi. Dia tangan, kaki dan mulut. Tapi kadang-kadang boleh dekat punggung lah. And then sekarang ni ada monkeypox kan? Ya, betul. Monkeypox tu lain sikit daripada HFMD and so on. Monkeypox tu dia punya rashes tu sama macam pox, tapi dia lebih daripada muka. Bukan dalaman. Dia dalam pun ada, tapi dia muka lebih prominent, tangan, and then dia masuk ke dalam badan.
dia punya simptom dan cara dia berjangkit pun lebih kurang sama. Close contact, gigitan daripada rodent yang ada virus tersebut, and then cairan daripada vesicle tersebut, and then daripada bedding and so on. So besar kemungkinan HFMD pun bedding dia pun mungkin ada cairan tu kan. Itu pun boleh menjangkiti kanak-kanak yang lain. Okey, sebab doktor, kes ni dah viral doktor yang katanya dah ada kes di Malaysia monkeypox dan sebagainya. Itu yang kita nak minta sikit penjelasan lah kan. Macam mana pun kita fahami setakat ini belum ada lagi rekod kan doktor? Yang hari tu yang kanak-kanak tu yang ada macam dia orang cakap monkeypox, sebenarnya dia Coxsackie 6. CA6. Okey. Sebab kita khawatir dia dah ada secondary infection. Maksud dia, bila dia dah pecah kita punya vesicle tu, sekarang kan dia kena lihat kalau kita tak jaga kebersihan, bakteria akan menjangkiti tempat tersebut hingga infection lah yang boleh menyebabkan serupai nanah. Bila dah ada nanah, dah ada crusting kan. So that's why kita nampak macam monkeypox, tapi bukan monkeypox. Dia adalah secondary infection because of HFMD. Ya, okey, itu dia penjelasan yang kita perlukan sekarang ini kan, sebab ialah bila berita-berita macam ni cepat je kan dia tular. Okey doktor, seterusnya kita nak tanya juga bagaimana mereka yang pernah dijangkiti HFMD ni, adakah mereka juga berisiko untuk jangkit semula? Ya, sekarang kita tengok di KKM kita ada lihat virus-virus yang menyebabkan HFMD. Tadi saya ada beritahukan kita ada ecovirus, kita ada Coxsackie A, Coxsackie B, kita enterovirus and so on. So kita lihat pola dia sekarang ni macam banyaknya pan virus, right? So that means entero tu dia banyak yang lain. Bukannya Coxsackie 16, bukannya Coxsackie 6 atau EV71. So that means walaupun mereka ada, yang pan virus ni yang lebih banyak. Yang lebih banyak. Itu yang peratusan tertinggi juga disebabkan pan virus. Yes. So sekarang ni kalau seorang dijangkiti dengan Coxsackie 16 before, dia boleh juga dijangkiti dengan another virus after a few years or few months or some gap lah. Sebab kita immunity dia terhadap satu jenis virus. Dia tak ada, kita tak nampak ada cross immunity terhadap jenis another different virus strain species yang lain. So disebabkan tu the cornerstone of how kita nak prevent HFMD adalah kita elakkan, jaga kebersihan and then lakukan macam mana kita nak elak daripada kita dijangkiti oleh seseorang yang ada HFMD. Kalau kita rasa kita dah jaga bersih baik-baik kan, mungkin this is the best time untuk extra lagi jaga kan kebersihan kita. Itu sahaja yang boleh mengelakkanlah daripada kita terjangkit daripada virus-virus ni. Okey, sebelum kita nak rehat seketika, macam biasa kita nak raikan sedikit soalan sebelum kita jawab. Kali ini soalan dari pengguna Facebook Farah Syuhada. Katanya, "Hello doktor, adakah ubat antiviral membantu?" Disebabkan kebanyakan doktor mempunyai pandangan berbeza. Doktor simpan dahulu jawapan ini doktor, sebab selepas ini kita akan menjawab soalan rakan kita iaitu Farah Syuhada. Kita rehat seketika, kembali selepas ini dalam Hello Doktor. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Dan saya di sini nak menceritakan satu lagi lah soalan daripada rakan-rakan kita di Facebook kan doktor. Kalau tadi kita dah cerita daripada awal sampai sekarang ni bagaimana ianya terjadi dan apakah kita fahami betul-betul penyakit HFMD ni. Kali ini kita nak raikan soalan dari Farah Syuhada. "Hello doktor, adakah ubat antiviral membantu disebabkan kebanyakan doktor mempunyai pandangan yang berbeza?" Baiklah doktor, silakan dengan penjelasannya. Okey, kita tahu secara umumnya HFMD itu self-limiting disease. And then ada banyak jenis virus yang boleh menyebabkan HFMD tersebut, sindrom dia kan. So penggunaan antiviral ni dia very specific untuk maybe one or two virus. So pada konteks HFMD tu kita tidak galakkan HFMD, kita bagi antiviral lah. Cuma yang complication daripada HFMD tu ada kita gunakan immunoglobulin lah pada kes-kes yang berat dan severe cases tu yang menyebabkan komplikasi peradangan otak. Peradangan otak and so on. Sebenarnya kenapa terjadinya peradangan otak atau peradangan pada jantung adalah they call it a cytokine storm. Cytokine storm itu adalah serangan imuniti kita terhadap virus tersebut. Tapi virus tu hinggap pada
organ tu. Itu yang menyebabkan dia meradang macam tu. Okey. So kita memberikan, kadang-kadang kita bagikan immunoglobulin and so on yang spesifik untuk kurangkan impak daripada cytokine storm tersebut. Tapi untuk memberikan antiviral untuk HFMD itu memang tidaklah, kita tak bagi. Adakah kalau kita lebih awal diagnose sakit ini, ianya akan membenarkan ataupun membolehkan jauh sikit percentage untuk terkena komplikasi keradangan otak dan sebagainya? So macam ni, kita tak boleh nak tahu kanak-kanak ni kena komplikasi. That means first kita kena tengok apakah jenis virus. That's why patient yang severe tu kita masukkan ke ward. Dan kita tengok kebanyakan dia disebabkan oleh EV71. Enterovirus kan? Enterovirus 71. Enterovirus pun ada 4 jenis. So yang 71 tu yang boleh menyebabkan yang radang-radangan tersebut. Tapi at the same time kita kena lihat juga adakah dia malnutrition, adakah dia ada faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan dia terjadinya peradangan. So yang penting pada ibu bapa, dia tahu warning sign yang saya beritahu tadi supaya dia dapat bawa kanak-kanak tu lebih awal ke hospital. Okey doktor, bila kita cerita tentang bagaimana untuk didiagnose ni kan, kita sebagai ibu bapa ni perlu cakna dengan setiap keadaan dan perubahan anak-anak. Macam mana kalau kita di rumah, kita nak diagnose sendiri anak kita sama ada ini HFMD ataupun ini mungkin ulcer biasa saja. Alright. Tadi saya ada beritahu yang HFMD tu very specific, dia ada first dia akan demam beberapa 1 or 2 days, and then dia akan ada rashes dekat mulut, and then tekan dekat telapak tangan, and then sometimes more in the telapak tangan, and then the dorsal part lah, and then the foot lah, sometimes at the punggung lah. So for diagnosis, you must bring to a doctor lah. Untuk confirmkan dia, untuk pastikan dia. So kalau kita dah tahu anak kita ada HFMD, kita dah isolate lah daripada anak-anak lain supaya mereka tidak terekspos. Walaupun terekspos, kita tak tahu kan. So itu yang pertama. Kedua, kita bawa ke doktor untuk supaya doktor tu dapat mengevaluasikan hydration status, keadaan kanak-kanak tersebut, and then beritahu ibu bapa apa yang mereka sepatutnya buat, dos paracetamol and so on lah, and then certain thing that we shouldn't give the child lah. Kadang-kadang yang risaunya bila dah ada macam-macam tips-tips di Facebook dan sebagainya ni kan, rebus daun lah, masukkan inilah dan sebagainya kan doktor. Kalau itu semua work, kita tak boleh dapat daun tu. Kan, itulah kadang-kadang kita kena ingatkan juga kan doktor, macam-macam tips yang tersebar sekarang ni berikutan dengan kes HFMD pun meningkat naik. Dengan nasihat pakar kan, kita perlu bawa jumpa doktor untuk pastikan keadaan yang sebenar doktor. No, because the penyakit tu self-limiting. That's why dia boleh komen banyak. Cuba untuk HIV, dia boleh komen kan? Betul juga kan? So, dan memang tak ada. Sebab penyakit tu secara umumnya dia akan sembuh sendiri. Betul. That's why dia boleh berani cakap pakai daun itu, pakai ini and so on, tumbuk and so on. Ya kan? Kalau memang dia berfungsi, daun tu dah tak dapat dah. Kan, tak perlu lagi kita isytiharkan sebagai HFMD ni satu penyakit senang je nak dapat kan. Okey, sama-sama kita ingatkan masing-masing supaya pergi mendapatkan rawatan doktor supaya kita tak nak menjadi lebih serius kerana ada kes yang berlaku sehinggalah komplikasi keradangan dan sebagainya. Okey, baiklah penonton-penonton semua, kita nak teruskan juga dengan satu perkongsian. Kali ini kita tampilkan 3 ibu bapa, ibu dan juga bapa lah. Kita tampilkan untuk berkongsi pengalaman mengendalikan anak yang pernah terkena HFMD dan bagaimana agaknya cara mereka dan apakah pengalaman yang nak dikongsikan. Jom sama-sama kita saksikan. Pengalaman saya dengan HFMD ni bila saya nak gosok gigi anak saya dan saya dapati ada bintik-bintik merah di kawasan lelangit dalam mulut anak saya. So bila saya dapat tahu benda tu, saya terus bawa dia ke klinik untuk pastikan sama ada benda tu betul ke HFMD. Sebagai ibu bapa, mestilah kes meningkat HFMD ni menjadi kerisauan saya. Apatah lagi nak hantar anak ke daycare tu. Langkah pencegahan yang saya buat sebelum ni, saya pastikan anak saya sebelum nak ke daycare, saya akan check the whole body sama ada bintik-bintik merah ke tak. Lagi-lagi di part-part tangan, kaki, mulut dan juga dalam mulut supaya kita dapat kesan dengan lebih awal dan buat pencegahan dengan lebih awal sebelum dia menjadi lebih teruk. Bila dengar kes meningkat, HFMD meningkat, kita risaukan anak-anak yang bawah umur 12 tahun, risau bila
dia kena lagi sebab kita dah pernah ada experience sebelum ni yang dia pernah kena HFMD. Dia tak boleh makan, kurang sering makan. Jadi itu yang merisaukan saya bila kes semakin meningkat. Sebagai ibu, kita akan pastikan yang persekitarannya di dalam rumah sentiasa bersih untuk dia. Lepas tu kalau dia main dekat luar, kita akan pastikan bila dia masuk rumah, sebelum masuk rumah kita akan basuh kaki, basuh tangan dengan sabun supaya benda yang sama tidak berulang lagi lah. Sejujurnya memang merugikan lagi-lagi ibu bapa kan. So pengalaman sendiri beberapa tahun lepas anak pernah kena juga. Kalau kadang-kadang HFMD kan dia ada dekat dalam mulut ke, dia takkan ada selera makan. So kita pastikan dia cukup air. Kalau macam pergi playground ke, main-main kat luar ke dengan kawan-kawan, balik make sure terus mandi, bersihkan diri. Setiap hari tu makanan seimbang memang perlu lah. Elakkan daripada makan junk food. Ya, itu tadi kita kongsikan bersama dengan anda bagaimana kerisauan ibu bapa mengalami ataupun mengendalikan anak-anak yang mempunyai HFMD, dan pastinya ini mungkin boleh dijadikan semangat untuk ibu-ibu di luar sana lah, sebab sekarang ni kes dah memang hampir kesemuanya. Kalau kita dengar kanak-kanak semua dijangkiti daripada taska dan sebagainya. Ada juga tadi yang kongsikan bagaimana dia nak kawal dari rumah, cek dulu tangan anak-anak dan sebagainya supaya kita tak menjadi pembawa pula kan. Betul. Anak kita tak jadi pembawa pula di taska dan berkenaan. Okey, kita kembali bersama dengan Dr. Vinesh dan juga kita ada Encik Daniel di sebelah sana. Saya perkenalkan kepada anda semua penonton-penonton, kita bersama dengan Encik Ahmad Amirul Daniel Azhar. Okey, seorang bapa yang pernah kongsikan di Twitter kes HFMD anaknya. Betul. Ya, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda sihat? Ya, sihat alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Hari ini tak sempatlah pergi open house kena duduk dengan kami di sini berkongsi bagaimana situasi. Okey, mungkin kita nak tanya juga Encik Daniel, bagaimana berhadapan dengan situasi ini buat kali pertama bila anak tu didiagnose ada HFMD? Okey, first kali memang agak sedih lah bila tengok, sebab benda tu dia akan ulcer tu buat jadi macam tak nak makan, tak nak minum. Itu yang paling tak boleh terima kan. So dia akan keep on crying. Keep on crying. Even nak tidur pun tak boleh. Okey. So after 3 days baru doktor declare itu adalah HFMD. So baru kita orang cari step lah apa benda. Masa mula-mula dapat tahu tu kita sendiri jadi macam tak pernah lagi kan, ni anak tak pertama kan. Betul. Kita sendiri tak tahu apa benda yang kita perlu lakukan. Betul. Jadi masa tu anak dah tolak susu, dah tolak makan. Yes, sebab pada peringkat awal dia sebenarnya demam je sebenarnya. So kita bawa pergi klinik, and klinik cakap just pantau demam dia je. And then pergi on the next day pun pergi hospital, and then hospital cakap pantau demam je. On the third day baru betul-betul dia declare. Sebab dah start naik yang bintik-bintik apa semua tu, and then ulcers, baru betul-betul dia betul declare HFMD lah. Okey, hari ketiga masa bawa pergi jumpa doktor, lepas tu katanya nak dimasukkan ke hospital. Betul. Dan dapat tahu pula anaknya positif COVID. Itulah dia. Ceritakan bersama dengan kami macam mana, ya Allah, kan dah lah kena HFMD, positif COVID lagi. Okey. Dia macam ni tau, masa tu kira nak jaga budak yang kena HFMD ni agak orang kata penat, letih sebenarnya. Penat sangat nak jaga dia. So kita orang, saya dengan wife saya rasa macam nak wardedkan dia ke HKL masa tu. And then bila dia dapat dia punya result COVID test positif. Dia je seorang positif. My wife is negative. But then still cannot ward in. Yelah. So right now, after that, kita orang just balik rumah and quarantine kat rumah and everything. So sambil-sambil quarantine, sambil tu jaga dia. Okey, doktor. Kita mendengar kepada situasi Encik Daniel kan, anaknya HFMD, lepas tu buat COVID test, positif COVID pula. Doktor, apa sebarang kemungkinan komplikasi yang boleh berlaku jika keadaan ini terjadi kepada anak-anak kita yang bawah umur 6 tahun, bawah umur 2 tahun, doktor? Yang tadilah yang kita lihat, yang dia pun ada COVID, and then dia pun ada HFMD, mungkin peradangan tu lebih cepatlah. Kemungkinan komplikasi daripada COVID tu pun boleh berlarutan kan. Yang kita ada long COVID and so on kan. And then at the same time bila dia ada dua infection, daya tahan dia akan lebih rentan terhadap
complication either from COVID ataupun daripada HFMD tersebutlah. Okey, disebabkan kita tak boleh nak bawa anak kita masuk hospital kan sebab dia positif. Jadi di rumah itu adalah kena kuarantin sendiri. Apa saranan doktor yang terbaik untuk dilakukan oleh ibu dan bapa sebelum kita mendengar apa yang Cik Daniel lakukanlah kan di rumah? Sebaiknya macam tadi saya beritahulah, pastikan hydration kanak-kanak tu, hidrasi, and then pastikan lihat warning sign, and then monitor demam dia. And then automatic tadi Daniel beritahu anak dia tak nak makan. So kita bagi portion yang kecil tapi kerapkan. Sebab dia tak boleh nak habis one whole portion. Ya kan? So kita bagi portion yang sikit. Ada juga makanan yang dimasukkan. The most easiest can give ice cream lah. Ice cream dia ada kalori, dia ada fluid, and then dia rasa sedap. Ice cream vanila je ke yang lain-lain boleh? Terserahlah. Oh, terserah. Boleh lain-lain. Okey, Cik Daniel. Kita ni mak-mak dia kena spesifik, lagi-lagi kalau anak yang baru seorang ni kan. Dia jadi macam saya kan? sendiri pun bagi vanila je sebelum betul ni. Tak? Kita takut nak bagi yang lain kan. Okey, saya ingat saya seorang. Okey, betul. Encik Daniel, macam mana Encik Daniel dan juga isteri menjaga anaknya ketika berada di rumah? Apa lagi yang boleh dikongsikan? Sebab ialah melalui kepada fasa dua-dua ni kan. HFMD nak layan pula dia punya keadaan COVID dan sebagainya. Okey, alhamdulillah yang COVID tu dia macam bukan stage 3 or stage 4. Dia just macam severe je, biasa-biasa je. But to handle the HFMD part tu, kita orang bagi dia ice cream vanila macam yang doktor cakap tadi, and then put something numb cream lah untuk bagi dia kebas dekat yang ulcer tu. Baru dia ada boleh telan makanan. Yes, betul. Tapi kalau yang dia tak nak makan, tak nak susu tu macam mana buat? Okey, my daughter ni breastfeed. So my wife pump susu. Nak bagi dia minum dekat botol memang dia tak nak langsung. Yalah. So kita orang terpaksa ambil syringe and then bagi dia. Masukkan. Yes, masukkan pelan-pelan baru dia nak minum. Boleh terima masa Alhamdulillah, tu. Berlarutan sehingga hari apa? Berapa hari? Sampai ulcer tu hilang. Like for 3 days I think. 3 days baru dia hilang. Lepas tu di tangan dan kaki ada juga? Tangan dan kaki yang bintik-bintik tu memang ambil masa lama sangatlah untuk recover. Yang tu kita orang terpaksa sapu calamine lotion untuk hilangkan dia, sebab benda tu macam bagi dia sejuk and kering cepat kot, I think. So after 2 weeks baru dia 100% fully recover. Okey, baiklah, kita nak dengarkan dan nampak ni botol kat depan ni, kita nak tahu juga apa sebenarnya doktor nak buat kan. Tapi kita nak jual ubat ke apa ni. Okey, doktor dan juga Encik Daniel, kita nak rehat seketika. Penonton-penonton semua, kita kembali dalam Hello Doktor seketika nanti untuk topik HFMD. Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor untuk di blok yang terakhir, tapi banyak lagi masa kita dan banyak lagi perkongsian nak kongsikan bersama dengan anda. Bersama dengan Dr. Vineshwaran dan juga Encik Daniel. Encik Daniel merupakan bapa kepada seorang pesakit HFMD bekas lah. Bulan puasa katanya anaknya kena setahun 2 bulan. Kalau tadi dah kongsikan pengalaman, kali ini Encik Daniel kita nak tahu bagaimana cara-cara pencegahan untuk memastikan yang lain pun terkawal, ahli keluarga dalam rumah pun tak terjangkit dengan HFMD ni. Okey. So, cara saya mencegah tu is saya tak benarkan anak saya sendiri ataupun saya dengan wife pun keluar daripada bilik. Which is kita orang makan pun apa semua dalam bilik. So, segalanya akan tak kira benda tu akan kurangkan supaya meribakkan betul-betul luar kan. Isolate lah kalian semua kat dalam satu bilik. Okay, then after dah recover, kan nak kena potong gelang COVID kan. So, my wife dengan my daughter pergi HKL potong gelang. I stay kat rumah, sanitize the whole house. Just to make it clear lah. Yelah, takutlah kan. Sebab kat rumah ada ahli keluarga yang lain juga. Adik saya punya anak 5 bulan. So kalau berjangkit dengan dia, astagfirullahalazim. Tapi tak berjangkit maknanya keberkesanan kalian menjaga kawasan tu is proven lah kan. Nampak menjadilah. Alhamdulillah. Okey, itu yang kita mahukan. Kalau boleh dalam rumah tu memang dalam ahli keluarga yang ramai kan. Pencegahan adalah yang terpenting sekali. Terbaik dan terpenting. Doktor nak kongsikan bersama dengan kami bagaimana pencegahan yang terbaik untuk dilakukan. Okey, yang pertama tadilah seperti mana kita dah tahu kes tu adalah kes COVID. Kita jangan COVID pula, HFMD. Kita pastikan dia isolate and so on. Dan selain tu pastikan yang 7 hingga 10 hari tu dia isolate lah daripada orang lain. Ya. Dan mungkin doktor juga nak kongsikan bersama dengan kami ada botol dan juga disinfect. So basically kalau kita nak disinfect,
antiviral yang kita gunakan untuk disinfect adalah sodium hypochlorite. Okey. Now, sodium hypochlorite ni dia punya percentage ni harus 2.5% atau 5 hingga 6%. Tapi kita nak tahu macam mana kita nak dilute dia. Sebab kalau nak pekat-pekat macam tu tak boleh lah. So sebaiknya yang mudah, paling mudah kita ambil yang 500 ml air. Kalau kita nak 1% tu kita bancuh 50 ml dengan 450. Okey, itu 1%. That is 1%. That means dia memang very powerful. Itu kita boleh gunakan, let's say dalam selepas anak-anak dah keluar daripada taska and so on, kita nak cuci toilet tu, boleh kita gunakan yang high percent lah. Tapi secara umumnya kalau let's say kita nak cuci nak mop lantai, perkakas and so on, kita boleh gunakan 0.05%. That means kita ambil 495 and then kita tambahkan 5 ml. That means easy lah. Selalunya 5 ml macam ni lah. Besar penutup botol kecil tadi. So kita ambil macam tu. Ini macam dummy lah. And then kita masukkan dalam tu and then kita goncangkan dia. Goncangkan. And then ini tak boleh kena pada skin tak boleh dia kena skin. Dia hanyalah surface and fabric. So on. Fabric can. Tapi dia punya dilution dia lebih kurang. Rendah sikit lagi lah. 0.5% macam tu. 0.01%. That means daripada 499 ml, kita masukkan 1 ml saja ke dalam tu. Sebab dia memang very powerful lah. So kita dah bancuh dan kita gunakan untuk mainan dan juga pakaian kanak-kanak. So 0.01% untuk pakaian dan mainan kanak-kanak. Kita boleh rendam. Rendam for about 10 to 15 minit. Lepas tu kita bilas balik dengan air biasa and baru kita jemur and so on. Itu pertama. So the formula dia 499 1 ml. That is 0.01%. Let's say higher untuk mop lantai atau toilet tombol. That one tombol tu, tombol pintu always banyak expose dekat sana. Gunakan 0.05%. That means 495 5 ml masuk dalam tu. And then kalau let's say kita ada banyak kes dekat situ dah memang jadi wabah and so on, lepas kanak-kanak tu dah ni kita tutup kan. Tutup untuk selalunya kita tutup untuk 14 hari. So waktu tu kita boleh gunakan tempat-tempat yang banyak virus tu, kemungkinan di toilet and so on, kita boleh gunakan concentration yang lebih tinggi. That means kita let's say nak balik tu kita jirus dengan disinfektan yang kuat tu, yang 50 ml dengan 450, atau kita nak bancuh lebih pun boleh. Kita gunakan nisbah tu je lah. Kita jirus and then kita balik and then the next day we come back, kita cuci pakai air biasa lah. Macam mana kita nak klasifikasikan kawasan tu dah jadi wabak? Selalunya kalau ada 2 kes di satu tempat. 2 kes di satu tempat, kita dah consider wabak, dan pencegahan dia adalah cara yang seperti tadi. Yes. Okey, kita di segmen yang nak tahu bagaimana rawatan yang terbaik. Rawatan yang terbaik untuk kita berikan kepada mereka pesakit-pesakit HFMD. Doktor mungkin nak kongsikan bersama dengan kami apakah rawatan terbaik ini? Tender loving care lah, ya kan? Itulah yang terbaik. Pertama, kedua, bila kanak-kanak tu dah sakit, ibu bapa akan cemas. Mereka akan angry, ya kan? And then sometimes they don't know what to do. So if you don't know what to do, datang ke klinik and then bercakap dengan nurse and so on, apa yang mereka boleh buat. And then pastikan kanak-kanak tu comfortable. Kita boleh tengok alertness, orientation dan juga behavior. Yang tu amat penting. And then kita lihat demam dia okey ke tidak. Macam tadi anak Daniel, lepas dia demam baru dia dah ada rashes kan. So first day, second day tu demam tu tak turun. Macam denggi juga. The first 2 days tu memang demam kuat. Tinggi lagi. Tinggi. Dan dia akan ada macam merah-merah. Tapi ini HFMD pun sama. That's why kita kena sabar. Parent kena sabar sebab jangan panik. Jangan panik. Kita bagi PCM tu berdasarkan berat badan yang betul. And then kita boleh bagi 4 jam atau 6 jam atau 8 jam sekali. So kita mengambil kira itu. And then kalau kita dah bagi PCM tu masih juga demam sikit, kita boleh sponging dia. Janganlah pergi basahkan dia macam tu kan. Kita sponging lap dia supaya temperature dia turun. And then jangan balut baby supaya dia nak berpeluh and so on. No such thing. And then kita biarkan aircon and so on. Kita lihat
kanak-kanak tu akan sembuh macam mana Daniel beritahu. Ada setengah daripada kita macam bila kita orang dewasa ni nak habiskan ataupun nak hapuskan segala ulcer dalam mulut ni, kita kumur air garam. Oh, no. Itu tidak boleh dipraktikkan oleh anak-anak. No. Kita sebenarnya kan kita tak galakkan penggunaan air garam pada kanak-kanak lah. And then sebenarnya you just kumur air biasa pun boleh. Tapi untuk kanak-kanak suruh dia kumur tu bukan mudah. Betul, dia tak boleh nak tahan pressure dia tu kan. Sakit so kalau tu. dia minum air pun, bila air yang ada virus tu masuk ke dalam asid perut tu pun dia akan matilah sebahagiannya. So yang melarutkan dengan air garam and so on tu kadang-kadang kita tidak galakkan. Kan? Okey, Encik Daniel, kita melihat kepada macam-macam wabak ni bila ada post selepasnya berlaku sakit dan sebagainya. Kalau contohnya post COVID, anak-anak kadang-kadang cepat lemah dan sebagainya. Macam contoh anak Encik Daniel, macam mana keadaan sekarang ni selepas post HFMD dan juga post COVID ini? Bagaimana keadaan anak? Alhamdulillah dia aktif dah macam biasa. Macam biasa. Memang alhamdulillah everything macam normal, macam tak ada apa-apa, tak pernah kena HFMD. Berat badan dah naik semula? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Masa turun tu berapa banyak? Turun dia masa kena tu sehari dia turun 200 gram. So for 3 days dia turun 0.6 kg. Ya Allah. So basically itu is the water lah. Yes, betul. Dehydration. Apa yang turun 500 gram adalah air dalam badan. Bagaimana dengan cara pencegahan ataupun nak memastikan anak tu sekarang ni, mungkin yelah lepas benda ni dah berlaku, mungkin ekstra lagi penjagaan anak-anak kita kan. Encik Daniel sendiri apa rutin yang dilakukan sekarang ni? Macam wife saya cakap, yang you tak payahlah bagi anak kita orang pegang-pegang dah. Betul kan. That one very important sebab ramai orang dia akan keluar pergi semua tempat and then come back tak cuci tangan, kita tak tahu mana dia pergi, and then nak dukung anak. Betul. That one I memang pantang. I memang nasihatkan ibu bapa tak perlulah. Kita tak tahu dia bersih atau tidak orang yang luar tu. Betul. And then dia orang suka cium lah and so on. So macam kita pernah ada satu kes herpes simplex pada kanak-kanak di baru lahir. Dia meninggal. Bukan di Malaysia, di luar negara. Disebabkan ada orang datang cium dia. So kita tidak galakkan itulah. Kita masyarakat ni pun kena cakna lah kan. Benda ni bukannya main-main kan. Anak dah yang ada anak kecil pernah jangkit macam ni, dia faham situasi ni. Okey, kita dah sampai hampir di hujung rancangan. Kita nak mintakan juga nasihat daripada doktor. Bagaimana nasihat yang terbaik lah untuk masyarakat di luar sana. Semuanya kita nak yang terbaik, doktor. Yang terbaik. Tak ada yang tak nak terbaik. Nasihat yang seeloknya kita boleh amalkan kepada masyarakat di luar sana. No, I think this is very logic lah. Jaga kebersihan, jaga sanitasi, hygiene, and then pastikan tiap hari kita tengok anak kita sihat atau tidak. And then selain tu di taska-taska pastikan dia ada gatekeeping. Gatekeeping maksud dia kanak-kanak datang, cikgu melihat kanak-kanak tersebut di depan parent dia. Kalau dia ada simptom demam atau rashes dekat mulut, tangan dan kaki, sebab ni observation kita boleh tahu. Hantar dia balik ke rumah. Tapi itulah ada pekeliling yang memberi cuti kuarantin kepada ibu bapa sebanyak 7 hari. That means ibu boleh ambil 7 hari dulu, then maybe bapa boleh ambil 7 hari kemudian. So itu adalah kemudahan-kemudahan kadang-kadang kita boleh gunakan supaya kita dapat jaga anak di rumah. Dan kita pastikan yang anak kita recover daripada HFMD. Ya, itu dia. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Vigneswaran Muthu, banyak berkongsi dengan kita. Encik Daniel pula, apa sepatah dua kata untuk mereka di rumah yang mungkin pernah alami kan? Mungkin sedikit daripada bapa boleh mencerahkan lagi lah kepada mereka. Secara ringkasnya, silakan. Siapa yang tengah kena tu moga tabah, sebab memang ujian ni agak berat sebenarnya. Betul, sebab saya sendiri pun tak cukup tidur, and anak pun tak boleh tidur. Kita exhausted juga kan. Betul. So just be strong. That's all. Kawal emosi. Ya, kawal emosi. Yang paling penting kawal emosi, sama-sama kita sabar dan insya-Allah kita sama-sama boleh menghadapi situasi ini. Kepada ibu bapa di luar sana, teruskan penjagaan yang terbaik sekali dari sudut kesihatan anak-anak kita. Terima kasih bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Ikuti kami pada minggu hadapan dengan topik yang berbeza hanya dalam Hello Doktor. Saya Anim Izzati. Assalamualaikum dan bye-bye. Thank you so much.